Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini saya ingin buat perkongsian sedikit tentang pembacaan saya dalam buku yang bertajuk Tazkiyatun Nafs, iaitu daripada bab 5, iaitu tentang zuhud. Jadi insya-Allah saya rasa ramai yang percaya iaitu tentang zuhud. Jadi insya-Allah saya rasa ramai yang percaya ramai yang tahu dan pernah dengar kan perkataan zuhud ni. Tetapi adakah mereka ni benar-benar faham akan konsep dan maksud sebenar zuhud ni? Jadi Sah bin Said Al-Saidi berkata dalam satu hadis, seseorang mendatangi Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal. Jika aku mengerjakannya, aku akan dicintai oleh Allah, dan aku akan dicintai pula oleh sekalian manusia." Jadi Rasulullah SAW menjawab, "Zuhudlah terhadap dunia, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, nescaya kamu akan dicintai oleh manusia." Jadi daripada hadis ini kita tahu bahawa memberitahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala amat mencintai orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Mereka berkata, jika kecintaan kepada Allah adalah tingkatan keimanan yang paling mulia, maka zuhud terhadap dunia ni adalah keadaan keimanan yang paling mulia pula. Jadi pengertian zuhud ni adalah berpalingnya keinginan terhadap sesuatu ni kepada sesuatu yang lebih baik daripadanya. Jadi ilmu yang akan menghantarkan manusia ke gerbang zuhud ni adalah ilmu tentang betapa hinanya sesuatu yang ditinggalkannya jika dibandingkan dengan sesuatu yang dikejarkan. Jadi sesiapa pun mengerti konsep zuhud ni. Mereka yang mengerti konsep zuhud ni diibaratkan seperti mereka faham perbezaan antara batu permata and sebuah bongkar batu ais. Jadi bila diorang tahu perbezaan dua ni sama dengan bahawa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Taala itu kekal dan bahawa akhirat itu lebih baik dan abadi. Jadi dunia ni ibarat sebongkah batu ais yang bila kita letak di bawah pancaran matahari, dia bongkah batu ais ni akan lebur tanpa meninggalkan sebarang kesan langsung. And then akhirat ini pula kita gambarkan sebagai sebuah permata yang kita letak kat bawah matahari pun selama mana pun dia tak akan cair disebabkan matahari ataupun apa-apa keadaan. Jadi kita tahu semakin yakin seseorang ni terhadap perbezaan antara dunia dan akhirat ni, jadi semakin kuat keinginan mereka ni untuk menukarkannya. Jadi Al-Quran memuji orang yang zuhud terhadap dunia dan mencela mereka yang mencintainya. Di dalam surah Al-A'la, surat yang ayat yang ke-16 dan 17 yang bermaksud, tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih berkat. Jadi daripada ayat ini kita tahu bahawa mereka menjelaskan tentang celaan terhadap dunia dan kehinaan dunia ni kepada manusia. Jadi dalam satu hadis pun diriwayatkan, iaitu Jabir meriwayatkan bahawa suatu ketika Nabi SAW melewati sebuah pasar dengan beberapa sahabat. Jadi beliau melihat seekor kambing cacat yang telah menjadi bangkai. And then beliau mengambilnya dan memegang telinganya. Beliau bertanya kepada sahabatnya, "Siapa di antara kalian yang ingin menukar ini dengan 1 dirham?" Jadi para sahabat menjawab, "Tidak ada seorang pun dari kami yang ingin menukarkannya dengan siapa pun. Jadi kerana kami tidak dapat mengambil manfaat daripadanya sama sekali." Jadi Rasulullah SAW meneruskan, "Apakah ada yang ingin memilikinya?" Para sahabat menjawab, "Demi Allah, andaikan dia hidup, dia pun sudah cacat, apalagi ketika telah menjadi bangkai." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, dunia ini di hadapan Allah lebih hina daripada bangkai ini di hadapan kalian." Yunus bin Maisarah pula ada berujar, zuhud terhadap dunia ini bukanlah dengan mengharamkan yang halal dan bukan pula dengan membuang harta. Tetapi zuhud terhadap dunia ini adalah kamu lebih yakin dan percaya kepada apa yang ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang ada di tanganmu. Juga keadaan dan sikapmu sama, baik ketika ditimpa musibah ataupun tidak. Serta dalam pandanganmu orang lain itu sama, baik yang memujimu atau yang mencelamu kerana kebenaran.
Beliau mentafsirkan zuhud ni dengan 3 perkara. Jadi ketiga-tiga perkara ini adalah amalan hati, bukanlah amalan anggota ataupun amalan jawari. Jadi pertama sekali, hendaklah kamu lebih yakin dan percaya kepada apa yang ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan apa yang ada di tangan kamu sekarang. Jadi Ibnu Mas'ud menjelaskan yang dimaksudkan dengan yakin ni adalah kamu tidak mencari rida manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, and tidak dengki kepada seseorang kerana rezeki Allah Subhanahu Wa Taala atasnya, dan tidak mencela seseorang ini kerana kamu tidak diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tafsiran kedua, hendaklah seseorang itu lebih mengharapkan pahala atas musibah yang sedang menimpanya. Jadi kita pada hari ini, kita tahu pada hari ini COVID-19 yang sedang menimpa negara kita, termasuk kita menjadi salah seorang mangsanya, mangsa akibat kita terpaksa dikuarantin. Jadi kita anggaplah musibah-musibah seperti ini mendatangkan, boleh membawa kita untuk mendapat pahala. Sama ada Allah sedang menguji kita sejauh mana kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Taala, maupun Allah sedang menguji kesabaran kita untuk menghadapi segala ujian dan musibah ini. Jadi Ali pernah berkata, barang siapa zuhud terhadap dunia, akan terasa ringanlah segala musibah yang menimpanya. Tafsiran yang ketiga, iaitu tafsiran yang terakhir, hendaknya memandang orang yang memuji dan mencelanya dengan sikap yang sama. Jadi pada hari ini kalau kita dapat tengok, seseorang yang mengagungkan dunia, dia akan lebih memilih pujian berbanding celaan. Jadi dia akan membenci celaan ini terhadap mereka. Dan mungkin hal inilah yang akan membuatkan mereka ini meninggalkan banyak kebenaran kerana takut untuk dicela, serta melakukan banyak kebatilan kerana ingin dipuji ataupun ingin bermegah-megahan pada era kita pada hari ini. Okay, and then ada beberapa riwayat daripada para salaf seputar tafsiran tentang zuhud ini. Jadi Al-Hasan Al-Bashir bertutur, seseorang yang zuhud adalah yang jika melihat seseorang, ia akan mengatakan, dia lebih zuhud daripada diriku. And then Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang memiliki harta yang banyak, apakah orang itu bisa berzuhud. Jadi beliau menjawab, apabila ia tidak bangga ketika hartanya ditambah dan tidak bersedih ketika berkurang hartanya itu, maka dia adalah seorang yang zuhud. Jadi and then ada satu lagi, Ibrahim bin Idham berkata, zuhud ini ada 3. Yang pertama ialah zuhud yang wajib, yang kedua zuhud yang utama, and yang ketiga ialah zuhud yang selamat. Apa perbezaan antara 3 zuhud ni? Zuhud yang wajib ini adalah zuhud terhadap yang haram. Zuhud yang utama ini pula adalah zuhud terhadap yang halal. And zuhud yang selamat ini adalah zuhud terhadap yang syubhat. Siapa saja yang menjual dunianya ini dengan akhirat, dia zuhud terhadap dunia. Siapa saja yang menjual akhiratnya dengan dunia ini, dia juga zuhud, tetapi zuhud terhadap akhirat. Jadi baiklah, zuhud ini ada tingkatan-tingkatannya. Dalam zuhud ada 3 tingkatan. Yang mana tingkatan pertama ialah bagi mereka yang zuhud terhadap dunia, tetapi sebenarnya ia menginginkannya. Hasilnya hati ni condong terhadap dunia, and jiwanya itu berpaling kepada dunia. Namun dalam pada masa sama, dia berusaha and bermujahadah untuk mencegahnya. Inilah seorang mutazahid, iaitu orang yang berusaha mencuba untuk zuhud. Jadi tingkatan yang kedua dalam zuhud ini ialah seseorang yang meninggalkan dunia dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia melihat sebagai sesuatu yang hina. Dia melihat dunia ini sebagai sesuatu yang hina jika dibandingkan dengan apa yang hendak digapaikannya. Jadi orang ini sedar bahawa ia sedang berzuhud. And then keadaannya ini seperti orang yang meninggalkan sekeping dirham untuk mendapatkan 2 dirham. Jadi tingkatan yang ketiga dalam zuhud ini ialah tingkatan bagi mereka, seseorang yang zuhud dalam dunia dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia berzuhud dalam kezuhudannya. Artinya dia ni melihat dirinya tidak meninggalkan sesuatu pun. Keadaannya seperti orang yang membuang sampah, lalu mengambil mutiara. Jadi kalau kita dapat umpamakan perumpamaan yang lain, seperti seseorang yang ingin memasuki istana raja, tetapi dihadang oleh seekor anjing di depan pintu gerbang tu. And then dia melemparkan sepotong roti ni untuk memecah ataupun untuk mengaburi anjing tadi.
dan ia pun masuk dalam sana untuk menemui raja. Jadi begitulah, syaitan ni adalah anjing yang menggonggong di depan pintu gerbang untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menghalang manusia ni untuk memasukinya. Padahal pintu tu terbuka. Hijabnya pun tersingkap. Dunia ni sepotong roti, siapa yang melemparkannya agar berhasil menggapai kemuliaan sang raja. Dan dalam pada masa sama untuk mendapat keberkatan dan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah itu saja perkongsian saya pada hari ini tentang pembacaan saya dalam buku Tazkiyatun Nafs bab 5 yang bertajuk Zuhud. Jadi insya-Allah sebelum mengakhiri video ini, saya ingin berkongsi sedikit kata-kata daripada Hasan Al-Basri, iaitu aku sempat bertemu dengan beberapa kaum dan kelompok. Mereka tidak pernah bersukacita atas melimpahnya dunia ini, pun tidak pernah berdukacita atas hilangnya dunia ini. Di mata mereka kekayaan dunia ini ibarat tanah. Jadi insya-Allah sama-sama kita renungkan dan sama-sama kita memahami konsep dan perhayatan terhadap zuhud ni, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.